Pulau Pinang hingga berasal Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Warga dewan sekalian, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat berkumpul lagi dalam gelanggang forum peranan guru dalam menjana transformasi pendidikan. Bersama saya, Cik Salihah, pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini isu tentang peranan yang dimainkan oleh guru boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membingungkan semua pihak. Justru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar kerana ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada pagi ini iaitu peranan guru dalam menjana transformasi pendidikan. Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai salah satu langkah untuk membendung permasalahan ini. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan tiga orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga yang sememangnya tidak asing lagi dengan panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kiri saya, ahli panel pertama yang tampak semangat dan ceria pada hari ini, Cikgu Shima daripada Guru Cemerlang SKD Sejaya. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Baiklah. Seterusnya ahli panel kita yang kedua, ahli guru berbaju kurung Cikgu Farah, iaitu Guru Cemerlang SKD Sejaya. Selamat datang Cikgu. Selamat datang kepada. Dan di hujung sana, nampak pemalu dan bijak berkata-kata Cikgu Natra, Guru Cemerlang SKJ ke Pusat. Selamat datang juga buat Cikgu. Selamat datang. Terima kasih Menara. Okey, baiklah. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, pada pendapat Cikgu, apakah peranan guru dalam menjamin transformasi pendidikan? Silakan Cikgu. Terima kasih moderator yang cantik Maulid Petinya membawa resana persoalan ini yang dihormati rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita mengulas apakah peranan guru dalam menjana transformasi pendidikan, kita kupas terlebih dahulu apakah kefahaman itu guru. Guru ialah satu kejayaan yang mulia. Sesetengah guru mengatakan bahawa mereka menceburi diri dalam bidang pendidikan ini kerana keguruan adalah satu pekerjaan yang mulia. Dengan tugas dan tanggungjawab yang dipikul oleh guru dapat membentuk insan yakni murid dari segi fizikal, emosi, rohani dan intelek selaras dengan hasrat pendidikan negara. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, peranan guru sebagai punca utama dalam memperkasakan dan memajukan bidang pendidikan di negara ini sememangnya tidak dapat dinafikan lagi. Fungsi dan peranan guru dipandang tinggi dan diiktiraf bukan sahaja sebagai penyampai ilmu, malah sebagai jurutera sosial, penubur perpeladuan, pencorak minda, pembangun sosial, malah sebagai ejen perubahan. Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Abdul Ghaffar Mahmud, melalui Industri Malaysia, baru-baru ini menyatakan bahawa guru tindak sebagai pencetus dan penggerak kepada proses transformasi sistem pendidikan negara dalam usaha untuk melahirkan generasi masa depan yang intelek, berdaya saing dan juga berjati diri kukuh serta berpegang teguh pada ajaran agama dan nilai sejagat. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Shima atas sementara idea bernas yang untuk dari bisnes kita tadi. Serta dari juga panel pertama iaitu Cikgu Shima ada menyatakan bahawa disiplin dan tanggungjawab guru perlu bergerak seiring untuk mencapai tahap kecerdasan yang maksimum. Ia boleh diibaratkan sebagai irama dengan lagu iaitu tidak sempurna disiplin tanpa tanggungjawab dan tanpa tanggungjawab disiplin tidak dapat dibentuk. Okey, baiklah kita beralih kepada panel kedua. Bagaimana pula pendapat Cikgu Farah berkenaan tajuk kita pada hari ini iaitu peranan guru dalam menjana transformasi pendidikan. Silakan Cikgu. Terima kasih kepada moderator atas soalan tersebut. Jadi seperti yang kita lihat di sini, masyarakat meletakkan harapan tinggi kepada guru, iaitu seperti kita sendiri pada Satria Penelwal, dan itu pun sepenuhnya yang perlu diberikan terhadap tanggungjawab kepada anak-anak mereka. Jadi seperti kita juga tahu bahawa guru ini berperanan penting di sekolah untuk kita membaca perubahan dalam kemasyarakatan.
seterusnya. Jadi kita sebagai ejen perubahan, iaitu gurulah kita haruslah mempunyai ilmu pengetahuan dan mengajarkannya kepada masyarakat. Guru juga bertanggungjawab mengubah cara hidup masyarakat dengan memberikan berbagai pengetahuan yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian mereka. Jadi kita sebagai ejen perubahan haruslah ataupun berusaha untuk menjadikan sekolah itu sebagai pusat ilmu dan memberikan perkhidmatan kita dengan sepenuh jiwa raga kita ini dalam bidang yang kita kuasai dan bidang yang kita pelajari, dan menjalankan kajian pendidikan dalam mengatasi masalah murid di dalam bilik darjah agar dapat meningkatkan mutu pendidikan negara dan pendidikan berkualiti. Jadi guru juga berhasrat untuk menjadi ejen perubahan yang mampu mengubah daripada gaya pengurusan dan kepimpinan yang bersifat autokratik dan juga demokratik. Jadi sebarang perubahan yang berlaku dan juga yang dilakukan oleh kita sebagai seorang guru haruslah lebih kepada penuh perhatian dan memberikan tumpuan penuh terhadap ideal perubahan yang kita kenakan kepada guru. Itu saja saja. Syabas kepada penonton kita, Cikgu Farah, kerana telah menyampaikan ide yang penuh dan padu secara menyeluruh seperti tadi. Dan yang kedua juga telah menekankan bahawa sikap masyarakat kini yang meletakkan harapan tinggi kepada guru dan guru turut terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan. Ianya membawa kepada satu kesimpulan yang positif. Dalam konteks ini, masyarakat mengharapkan guru tidak hanya sebagai pendidik di dalam bilik darjah, namun juga sebagai ejen perubahan dan penyumbang kepada keharmonian sosial. Guru yang terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dapat memberi impak positif kepada masyarakat dan mengukuhkan hubungan antara sekolah dan komuniti. Akhir sekali kita perdengarkan pula pendapat Cikgu Natra berkenaan tajuk ini. Silakan Cikgu. Baiklah, jika kita lihat cuaca hari ini sekitar dan segera mereka daya. Terima kasih atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Baiklah, bagi mencapai perubahan yang berjaya dan berkesan pada hari ini, jelaslah kita sebagai seorang guru ini bukan sahaja perlu untuk menambahkan pengetahuan dan juga kemahiran baharu kepada kanak-kanak sekolah. Malah kita juga perlulah mengajar semula sesuatu komponen, faedah hingga teknik yang mungkin kita sudah using sendiri. Seterusnya, tidak ada orang yang tidak boleh melakukan aspek belajar semula ini kecuali seseorang itu sudah merah dirinya, malah sudah merah dirinya dan sudah lengkap segala-galanya. Pengalaman berserta beraneka kemahiran yang ditikkan oleh guru menerusi proses pengajaran dan juga pembelajaran itu sendiri menunjukkan seorang guru itu iaitu kita telah berusaha melakukan perubahan sikap sekaligus mampu untuk mengubah pemikiran dan juga paradigma sehingga tingkah laku dan dihasratkannya tercapai. Jika kita lihat, guru ini bertindak sebagai ejen perubahan betul. Jadi setiap guru ini perlulah berusaha untuk membentuk suatu komuniti itu berhampiran dengan mereka sendiri. Perubahan itu hendaklah diperkenalkan secara melibatkan lembaga, masyarakat dan mengukur rakyat sejauh itu sendiri. Ini perlu dipertimbangkan supaya perubahan ini dapat diperkenalkan dan diterima dan tidak menyusahkan mana-mana pihak yang terbabitlah. Dalam usaha untuk membawa perubahan, seorang guru perlulah bertindak dengan tidak menyebarkan sebarang ajaran-ajaran yang negatif ini sehingga bercanggah dengan prinsip rukun negara kita. Ketika membawa sebarang perubahan yang direncanakan oleh seorang guru, guru haruslah sentiasa menghormati segala ahli masyarakat setempat yang berada di sekeliling kita sendiri. Guru juga perlu menggalakkan kerjasama dan juga kefahaman antara dirinya dengan ibu bapa di sekolah agar perubahan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan jaya dan sempurna. Sebelum saya juga menyeru agar warga-warga pendidik sentiasa bersiap sedia untuk menyambut sebarang perubahan pendidikan bagi diterjemahkan semasa proses PDP di dalam bilik darjah maupun di sekolah dari semasa ke semasa bagi menjalani transformasi pendidikan yang berkonsep. Tanpa guru, siapalah lagi yang mencorakkan pendidikan di negara kita betul? Dan itu sahajalah pendapat yang dapat saya utarakan dan terima kasih dan kembali kepada moderator. Pujian yang tinggi kepada penonton kita kerana telah mengemukakan ide yang luar biasa dan menyeluruh dengan penuh semangat. Seperti ini yang Cikgu Natra kongsi seperti tadi, guru bukan hanya menyampaikan ilmu kepada murid tetapi juga memiliki kuasa untuk merombak pemikiran seorang murid.
Kesannya, guru perlu menegakkan sikap positif dan mengelak daripada berfikiran negatif untuk memastikan pengaruhnya terhadap murid adalah yang terbaik dan membawa impak positif dalam perkembangan pembelajaran mereka. Okay, sebelum kita mengakhiri program forum kita pada hari ini, suka untuk saya meminta sedikit kesimpulan pendapat daripada setiap kita. Silakan. Saya mulakan dulu ya. Jadi moderator, panel pertama dan panel yang kedua, kita tahu yang anak-anak ini sebenarnya umpama jentera yang memerlukan minyak pelincir untuk bagi menjalankan pelancarannya. Jadi apabila minyak pelincir ini sudah dituang, maka lancarlah pergerakannya. Jadi sebenarnya dengan itu kedua-dua belah pihak, iaitu ibu bapa dan juga guru, perlulah berganding bahu dan juga bertanggungjawab bagi memastikan kelangsungan perjalanan hidup mereka ini berjalan dengan lancar, iaitu khusus kepada murid. Jadi ibu bapa juga sentiasalah berhubung dengan guru sekolah tentang perkembangan anak mereka. Jadi daripada situ guru boleh untuk memberitahu kepada ibu bapa seawal yang mungkin sekiranya anak mereka mempunyai masalah dalam sesi itu. Jadi itu adalah kesimpulan kecil yang besar. Bila kita teruskan dengan Cikgu Syuk. Kesimpulan kecil yang besar apa yang saya buat kat sini, hasrat ibu bapa untuk menyaksikan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna tidak akan berhasil jika ibu bapa sahaja yang betul-betul lulus untuk menggambling tenaga. Dalam konteks ini, kita dapat lihat ibu bapa perlu memberikan sedikit penekanan terhadap kepentingan pendidikan dalam sanubari anak-anak. Ibu bapa perlu juga mengasuh anak-anak untuk memahami dan mendalami ilmu tersebut. Anak-anak punya perlulah berusaha untuk mencapai keinginan tersebut. Itu sahaja kesimpulan kecil yang dapat saya rangkumkan. Kembali kepada moderator. Baiklah, kita teruskan dengan Cikgu. Kita sampai kesimpulan dia sebab kita pada hari ini mendengarkan idea bernas cikgu-cikgu kita pada hari ini sangat mengagumkan. Rasanya kita sahaja kita bersama pada sisi kita pada hari ini. Baiklah, apa yang dapat saya simpulkan berdasarkan forum kita, walau bagaimanapun seperti yang kita sedia maklum bahawa rumah dan juga sekolah merupakan persekitaran yang paling rapat dan juga dekat pada murid. Bila itu, ibu bapa tidak seharusnya meletakkan sepenuhnya tanggungjawab untuk mendidik anak-anak kita. Ibu bapa juga seharusnya berusaha dan juga harus memberikan kerjasama dalam komitmen dengan pihak sekolah sekiranya ingin anak-anak mereka menjadi seseorang yang lebih berjaya pada masa akan datang. Seterusnya, hal ini kerana rumah dan keluarga merupakan persekitaran yang paling rapat dengan seorang murid. Jadi, guru dan juga Baiklah, kita setelah tiba di hujung langkah forum kita. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi. Kuelah padi akan masak, esok jangan layu-layuan. Itulah kami akan mempak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa dan tersilap bicara. Mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang bagi kita datang daripadanya, iaitu yang maha pencipta, dan yang kurang elok itu datang daripada kemafan kami sendiri. Mohon Allah, saya akhiri forum pendidikan kita pada pagi ini dengan nafas yang mudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.